Assalamualaikum semua. Okey, untuk kelas kita hari ini, kita masih dalam tajuk sifat bahan. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar 3 sifat bahan iaitu yang pertama, kebolehan bahan menyerap air. Okey, bahan yang boleh menyerap air adalah bahan yang diperbuat daripada contoh kain kapas, kertas ataupun span. Manakala bahan yang kalis air ataupun bahan yang tidak menyerap air adalah seperti bahan kulit, logam, plastik dan juga getah. Okey, kita tengok sifat bahan yang kedua iaitu kebolehan terapung ataupun tenggelam. Okey, bahan-bahan yang terapung dalam air adalah bahan seperti plastik dan juga kayu. Okey, manakala bahan yang tenggelam adalah bahan seperti logam, pasir, kaca dan juga getah. Okey, sifat bahan yang ketiga ialah boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, kita ada dua iaitu yang pertama ialah konduktor elektrik dan yang kedua ialah penebat elektrik. Okey, konduktor elektrik maksudnya bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Contoh bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik ialah logam. Okey, logam adalah konduktor elektrik. Okey, penebat elektrik. Penebat elektrik ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, contoh penebat elektrik ialah bahan kaca, bahan yang diperbuat daripada plastik, bahan yang diperbuat daripada kayu dan juga getah. Okey, itu sahaja yang kamu dah belajar pada minggu lepas. Okey, pada hari ini kita akan sambung sifat bahan yang keempat iaitu kebolehan penembusan cahaya. Kita nak tengok bahan mana yang boleh menembuskan cahaya dan bahan mana yang tidak boleh menembuskan cahaya. Okey, jadi kamu boleh buka pada muka surat 148. Okey, kat sini ada aktiviti 4. Kita akan tentukan kebolehan penembusan cahaya. Okey, dalam aktiviti ni kita kena sediakan beberapa bahan. Okey, kemudian kamu letakkan bahan tersebut pada mata kamu. Kamu akan tengok bahan tersebut sama ada kamu boleh nampak dengan jelas ataupun tidak. Okey, kamu boleh tonton video ini untuk tengok macam mana cikgu buat aktiviti penembusan cahaya. Okey, dalam video aktiviti ni kita akan gunakan belon, kertas warna, plastik warna, plastik jernih, cardboard, cermin mata dan juga kayu aiskrim. Okey, kita akan tengok bahan mana yang menembuskan cahaya. Okey, untuk penembusan cahaya ni kita ada 3 ya. Satu ialah bahan lut sinar. Okey, yang kedua ialah bahan lut cahaya, yang ketiga ialah bahan legap. Okey, bahan lut cahaya ialah bahan yang bahan lut sinar ialah bahan yang membenarkan kesemua cahaya melaluinya. Maksudnya bila kamu tengok satu bahan, okey, kamu letak bahan tu kat mata kamu, kamu akan nampak dengan jelas apa yang ada belakang bahan tu. Okey, yang kedua ialah lut cahaya. Lut cahaya ni maksudnya bahan yang membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. Sebahagian cahaya je boleh melalui bahan tersebut. Okey, bila kamu ambil bahan tersebut, kamu letak pada mata kamu, kamu nak tengok kat belakang bahan tu kan, kamu akan nampak samar-samar apa yang ada di belakang bahan tu. Okey, kita tak boleh nampak dengan jelas. Okey, bahan legap. Bahan legap maksudnya bahan yang menghalang semua cahaya. Maksudnya dia tak bagi langsung cahaya masuk melalui dia. Maksudnya bila
kita letak bahan tu kat mata kita, kita tak boleh nampak apa di belakang bahan tersebut. Kita tak boleh nampak langsung. Okey, jom tengok video aktiviti penembusan cahaya. Kita akan letakkan setiap objek ini di hadapan lampu sulur ini dan perhatikan apakah penembusan cahayanya di dinding di bahagian sana. Kita mula dengan belon. Apabila belon diletakkan betul-betul di hadapan lampu sulur, kita tak dapat lihat cahaya menembusinya. Seterusnya, plastik lut sinar, kita dapat cahaya menembusi sepenuhnya. Seterusnya, kertas berwarna, kita tutupkan, tiada cahaya dapat menembusi kertas berwarna. Kemudian, sisip kaca yang kita gantikan dengan cermin mata ini, kita dapat perhatikan cahaya dapat tembus sepenuhnya. Objek seterusnya adalah batang aiskrim. Perhatikan di bahagian batang aiskrim tersebut, cahaya tidak dapat menembusinya. Seterusnya adalah kertas suri. Kertas suri anda dapat perhatikan, ia dapat menembusi sebahagian daripada cahaya. Seterusnya adalah giliran plastik berwarna. Anda dapat perhatikan cahaya yang terhasil di belakang dapat menembusi adalah sebahagian. Sebab tu kita dapat lihat warna oranye di belakang. Akhir sekali adalah kita menguji cardboard. Adakah dapat cahaya menembusinya? Tidak. Okey, kemudian kita beralih kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 149, aktiviti 5. Okey, ni kita nak tentukan sifat bahan yang kelima, iaitu bahan dapat mengalirkan haba. Okey. Dalam aktiviti ni, kamu kena kenal pasti dua benda, iaitu yang pertama ialah penebat haba. Okey. Yang kedua ialah konduktor haba. Okey, penebat haba ialah bahan yang membenarkan haba melaluinya. Okey. Contoh penebat haba adalah bahan seperti plastik. Okey, bahan seperti getah, kayu. Okey, kalau konduktor haba ni maksudnya bahan yang membenarkan bahan yang membenarkan haba melaluinya. Okey, maksudnya bila kita letak bahan tu dekat benda panas ataupun kita letak bahan tu kat tempat yang panas, bahan tu akan menjadi panas. Okey, kamu tengok dekat muka surat 149. Okey, sebenarnya aktiviti ni kamu boleh buat kat rumah kamu sendiri. Kamu boleh gunakan bahan apa yang ada dekat rumah. Untuk buat aktiviti ni, kamu perlukan akuarium. Okey, kalau tak ada akuarium, kamu boleh gunakan macam besen ke apa-apa bekas lah. Okey, kemudian lidi, jam randik, pita pelekat, air panas, kerajang aluminium. Kerajang aluminium ni maksudnya aluminium foil lah, yang macam mak kamu duk buat ikan bakar ke, duk balut dengan aluminium foil tu. Okey, kemudian batang aiskrim, sudu seramik. Sudu seramik ni macam sudu yang diperbuat daripada tanah liat ke ataupun bahan kaca ke. Okey, kemudian polisterina. Okey, plastik jernih, belon dan tali kulit. Okey, untuk buat aktiviti ni, kamu kena lekatkan objek tadi seperti polisterina, plastik jernih, batang aiskrim, semua ni kamu lekatkan pada lidi. Okey, ambil lidi panjang, kemudian kamu lekatkan bahan tersebut dalam sebaris. Okey, kemudian bila kamu dah lekat bahan tersebut, kamu cuba sentuh hujung bahan tersebut. Kamu tengok keadaan dia, tak panas kan semuanya. Okey, kemudian kamu letak air panas dalam bekas, kemudian kamu masukkan bahan tadi. Kamu rendam separuh lah bahan tadi. Okey, kemudian kamu biarkan selama 2 minit. Okey, apabila kamu dah biarkan selama 2 minit, lepas 2 minit tu kamu sentuh balik hujung bahan tersebut. Sebab apa kita nak sentuh? Kita nak tengok hujung bahan tu panas ke tidak.
Kalau hujung bahan tersebut panas, maksudnya bahan tersebut adalah bahan konduktor haba. Sebab bahan tersebut dia mengalirkan haba daripada hujung bahan di bawah ni kepada hujung ke atas. Dia mengalirkan haba. Okey, kemudian kamu boleh rekodkan dalam jadual. Okey, untuk aktiviti ni cikgu tak tunjuk video. Jadi kamu boleh buat aktiviti ni sendiri kat rumah ya, boleh cuba. Okey, kalau berdasarkan aktiviti ni, kita akan dapat simpulkan bahawa bahan penebat haba adalah bahan seperti kaca, bahan seperti plastik dan juga bahan getah. Okey. Bahan-bahan ni kayu, plastik, getah tidak boleh mengalirkan haba. Okey, tapi kalau bahan logam dia dapat mengalirkan haba dengan baik. Okey, kemudian kita beralih pada muka surat 150. Okey, ni adalah aktiviti 6. Kita nak tentukan sifat bahan yang ke-6 iaitu sifat kekenyalan bahan. Okey, bahan ni dia ada sifat yang mana setengah bahan kita boleh regangkan. Setengah bahan kita tak boleh regangkan. Okey, kekenyalan tu maksudnya kebolehan sesuatu bahan untuk kembali kepada bentuk asal setelah kita tarik, picit ataupun kita regang ataupun kita mampatkan bahan tu. Maksudnya bila kamu tarik bahan tu ataupun kamu mampatkan satu bahan tu, okey, bila kamu lepaskan dia akan kembali ke bentuk asal. Okey, itu maksud kenyal. Okey. Okey, untuk aktiviti ni, okey, kita akan gunakan bahan seperti belon, kulit. Okey, kulit ni kita gantikan dengan dompet kulit. Okey, kemudian kita akan gunakan gelang getah. Kemudian sudu plastik, spring, kayu aiskrim dan straw. Okey, kemudian kita akan tarikkan ke semua bahan ni. Kita akan tengok sama ada bahan ni meregang dan kembali ke bentuk asal ataupun tidak. Okey. Jom kita tengok video mengenai aktiviti 6 ni. Kita akan mulakan dengan belon. Kita akan tarik kedua-dua hujung belon ini. Perhatikan apakah berlaku terhadap belon ini. Ia boleh panjang. Kemudian dilepaskan, ia kembali ke bentuk asal. Seterusnya, giliran kulit pula. Kita akan tarik. Adakah ia tertarik? Tidak. Seterusnya adalah giliran gelang getah. Kita akan regangkan gelang getah ini. Anda dapat perhatikan ia semakin panjang. Tetapi bila dilepaskan, ia kembali ke bentuk asal. Giliran spring pula. Spring cikgu kecil sahaja. Kita akan regangkan spring ini, kemudian kita lepaskan. Ia kembali ke bentuk asal. Regangkan sekali lagi, kemudian lepas. Ia kembali ke bentuk asal. Ia bermaksud kenyal. Seterusnya adalah giliran sudu. Kita akan regangkan sudu. Kita akan tarik kedua-dua hujung. Apa berlaku? Tiada perubahan. Seterusnya ialah giliran bagi batang aiskrim. Kita akan regangkan, kita akan tarik kedua-dua hujung batang aiskrim ini dengan kuat. Tiada perubahan berlaku. Dan akhir sekali adalah giliran penyedut minuman. Kita akan tarik kedua-dua hujung. Masih tiada perubahan yang berlaku. Adakah ia kenyal atau tidak? Okey, berdasarkan video yang kamu tengok tadi, kita dapat simpulkan bahawa bahan yang diperbuat daripada getah boleh diregangkan. Maksudnya bahan getah adalah bahan yang kenyal. Manakala bahan yang tidak kenyal adalah seperti kayu, plastik dan juga logam. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu ada lampirkan satu PDF mengenai nota aktiviti hari ini. Okey, jadi kamu boleh salin nota tersebut ataupun kamu boleh print
dah tanpa dalam buku. Kemudian kamu isikan tempat kosong. Okey, yang mana ada tempat kosong tu kamu isikan. Okey. Kemudian kamu boleh hantar kepada cikgu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.